Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita dalam pengajian asas usulul fiqh pada pagi yang mulia ini. Okey, dalam siri yang ke-49 di bawah topik yang besar, iaitu turuq istimbatil ahkam, cara mengistimbatkan hukum hakam. Kita berada di bawah tajuk mafhum mukhalafah. Kita dah bincangkan, kita di bawah manhaj al-mutakallimin, manhaj al-hanafiyah kita dah bincangkan semalam. Dan sekarang ini rentetan dari sambungan yang semalam, iaitu manhaj al-mutakallimin. Okey, seperti mana tuan-tuan sedia maklum, dalam manhaj al-mutakallimin ini dia ada mantuq dan juga mafhum. Dalam mafhum boleh terbahagi kepada dua, iaitu mafhum muwafaqah dan juga mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah pula ada dua, iaitu dipanggil sebagai lahnal khitab, satu lagi dipanggil sebagai satu lagi dipanggil sebagai fahwal khitab. Lahnul khitab iaitu hukum yang sama, makna sama level. Hukum memang sama, cuma masalah itu ilahnya sama, maka memberi implikasi hukum yang sama. Satu lagi dipanggil fahwal khitab, yang mana dia lebih tinggi. Contoh seperti kita bincangkan semalam, kalau kata oh kepada ibu pun tak boleh, kalau sepak terajang lebih tinggi lagi tak boleh. Okey, sekarang ini kita bincang mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah mengikut manhaj al-mutakallimin. Okey, ada beberapa jenis, antaranya mafhum as-sifat, mafhum mukhalafah sifat yang kita bincangkan dalam hadis semalam. 40 ekor sampai 120 ekor binatang yang kambing, binatang kambing yang mana tidak diberi makan, dia cari makan sendiri. Mana tuan punya kambing yang jumlah 40 sampai 120 ekor, dia tak perlu beli, tak perlu usaha untuk beli dedak ke makanan kambing ke rumput-rumput ke untuk berikan kepada kambing. Bahkan dia cari makanan sendiri. Maka dalam masalah ini wajib zakat seekor kambing. Tapi kalau ghairu sa'imah, sifatnya ghairu sa'imah, yang tidak cari makan sendiri, pengembala tu yang kena keluarkan duit beli makanan rumput dan sebagainya untuk kambing, maka untuk masalah seperti ini, tuan punya kambing kena keluarkan duit untuk beli makanan kambing, maka tak perlu bayar zakat. Sekarang yang kedua dipanggil sebagai mafhum syarat. Dia banyak kita lihat di papan putih ada beberapa contoh. Banyak, dia ada banyak dan tuan-tuan perlu ingat, kesemuanya ini dipanggil sebagai mafhum mukhalafah. Okey, mafhum mukhalafah apa dia? Iaitu satu mantuq dan juga maskut anhu berbeza, berlawanan 360 darjah. Ini halal, ini haram. Itu mafhum mukhalafah. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat mafhum yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah mafhum syarat. Bawah topik apa? Mafhum mukhalafah. Okey, mafhum syarat. Apa itu mafhum syarat? Kita tengok contoh ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Okey. Mafhum syarat ni lafaz yang dikaitkan dengan syarat. Lafaz yang dikaitkan dengan syarat menunjukkan sabitnya lawan dia ketika memang tidak ada syarat tersebut. Okey. Tuan-tuan lihat dalam ayat Quran, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Okey. Fa in tibna lakum. Ini syarat. Ini dipanggil in syartiyah. Syartiyah. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ. Nampak fakuluhu. Okey. Inilah panggil mafhum syarat. Ayat awal apa? Wa atun nisaa, berilah kepada orang perempuan isteri kamu saduqatihin. Saduqah mana apa? Saduqah adalah mahar, mas kahwin. Saduqatihin nihlah, sebagai satu hadiah. Fa in tibna lakum, sekiranya tibna, tibna apa? Perempuan-perempuan. Dhamir hunna dalamnya. Sekiranya mereka, daripada tabat, kemudian untuk hunna tibna, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa, sekiranya mereka perempuan-perempuan itu rela, sukarela volunteer bagi kamu daripada sesuatu, daripada pihak dirinya sendiri, mana sukarela bagikan mas kahwin, tak apalah aku bagi balik kepada kamu wahai suami, ataupun tak payahlah, halal lah, fakuluhu. Nampak Quran sebut fakuluhu, makanlah dia hani'an mari'ah, dengan lazat, enak, seronok. Okey, tuan-tuan lihat dalam ayat ini mantuqul ayah. Apa mantuq? Mantuq adalah teks ayat ini. Apa dia? Iaitu harus apa yang diri perempuan daripada mas kahwin, apa yang dia bagi harus. Wal maskut hurmah zalika bighairi tibi nafsin minhu. Okey. Apa itu mantuk di sini? Mantuk dalam ayat ini dipanggil mafhum syarat. Tampaknya ada in ni. Mas kahwin tu wa'atun nisa. Quran kata wa'atun nisa, fi'il amar. Wa'atun nisa, berikan kepada isteri kamu saduqatihin, mas kahwin. Bila fi'il amar menunjukkan apa? Yufidul wujub, wajib beri mas kahwin. Tapi bila ada mafhum syarat, sekiranya isteri tak nak mas kahwin tu, tak apa, boleh, kamu boleh ambil, fakuluhu. Okey. Mantuk ayah di sini maknanya apa? Ibahah. Ibahah apa? Harus. Apa yang harus? Harus mas kahwin yang mana isteri halalkan, harus gunakan. Ibahatul isti'mal. Sama ada fakuluhu, nak makan ke, duit jadi, nak belanja ke, nak shopping ke apa, terpulang. Mantuqul ayah maknanya harus guna mas kahwin, jadi suami guna harus, sekiranya ada syarat ni. Tibna lakum an syai'in, dia suka rela, tak nak lah, tak apalah, suami dia miskin, dia bagilah. Okey, itu mantuq ayah. Tapi di sana ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah, fa in tibna lakum, lawan dia, sekiranya isteri tak redha, isteri tak suka rela, isteri tak nak bagi, tak nak halalkan, maka pada ketika itu bukan lagi fakulu, dia kena bayar, tak boleh guna duit isteri. Boleh. Itu dipanggil mafhum mukhalafah syarat. Sekarang kita nak bincang, ini jelas dia mudah je. Sekiranya isteri redha, maka halal lah mas kahwin tu kamu boleh guna. Sekiranya isteri tak redha, tak suka, maka kamu tak boleh guna mas kahwin. Duit mas kahwin itu milik isteri. Itu yang mudah. Okey. Sekarang kita lihat yang ketiga, dipanggil sebagai mafhum mukhalafah, tetapi bukannya syarat,
diletak mafhum mukhalafah, mafhum apa? Al-ghayah. Ghayah ni maksud selalunya letak hatta sehingga, hatta. Okey. Al-ghayah. Dalam Quran ada sebut wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فقاتلوا في سبيل الله فقاتلوا في سبيل الله اوكي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. Nampak? Tafi'a ila amrillah. Tafi'a. Nampak ni perkataan yang kita nak highlightkan di sini adalah perkataan hatta. Ni dalam suratul Hujurat. Ayat ke berapa tu? Dalam suratul Hujurat ayat yang ke-9. Tadi tentang mas kahwin tadi, wa atun nisa asaduqatihinna nihlah, suratul Nisa. Ayat yang ke berapa? Ayat ke-4. Okey. Dalam ayat ni tuan-tuan lihat. Wa in ta'ifatani minal mu'minin faqtatalu fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Sekiranya dua puak yang bergaduh, yang bertelingkah, maka fa aslihu bainahuma, kamu cantumkan, gabungkan, cantumkan, pulihkan keadaan. Okey. Apa tadi? Fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Okey. Fa'in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra sekiranya satu puak tadi melampaui batas ke atas satu puak yang lain, faqatilu daripada qatala yuqatilu muqatalatan. Okey, faqatilu fi'il amr, perangilah mereka. Faqatilu allati tabghi, kamu perangilah mereka hatta tafi'a. Hatta, nampak ni adalah ghayah. Ini apa? Ghayah. Hatta tafi'a, sehinggalah puak tadi, grup tadi kembali kepada Allah. Jadi dalam ayat ni mantuqul ayah, mantuq, teks ayat ni nak bagi tahu apa? Wujubu qitalil fi'ah al-baghiyah. Faqatilul lati tabghi, puak-puak yang melampaui batas, tabghi. Maka perangi mereka sehinggalah mereka kembali kepada Allah. Mantuq ataupun teks ayat ini, kalau kita lihat dari sudut literalnya, dari sudut teksnya, nasnya, menunjukkan tentang wujubul qital. Qital apa? Wajib memerangi orang yang melampau. Okey. Orang yang melampau wajib memerangi. Sampailah hatta mereka kembali kepada Allah. Perangi mereka, serang mereka sampai mereka kembali kepada Allah. Mafhum mukhalafah di sini, apa yang kita faham daripada mafhum mukhalafah daripada fi'il amar? Perangilah mereka. Mafhum mukhalafah yang bertentangan dengan dia, iaitu jangan perangi. Jangan perangi sekiranya mereka dah kembali kepada Allah. Nampak? Kalau mereka tak kembali kepada Allah, perangi mereka sampai mereka kembali kepada Allah. Kemudian mafhum mukhalafah, jangan perangi kalau mereka dah kembali kepada Allah, ataupun jangan kembali selepas mereka dah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah bertaubat. Okey. Kita lihat lagi mafhum mukhalafah, bertentangan berperang, jangan berperang. Okey, kita lihat lagi mafhum al-hasar. Mafhum mukhalafah ni banyak dalam Quran, dia memberi implikasi hukum loh. Okey. Mafhum al-hasar maksud apa? Maksudnya mengisbatkan hukum bagi sesuatu dengan sirah, dan juga menafikan sesuatu daripada yang selainnya dengan mafhum sirah itu, format itu. Okey, kita nampak contohnya dalam mafhum al-hasar. Hasar ni apa dia? Perkataan apa hasar? Hasar ni macam innama, itu dipanggil hasar. Hasar, kalau kita sebut hasar ni
Terjemah Melayu hanya senya. Innama. Okey. Kadang-kadang berlaku selain daripada innama, lakin hadzal ladzi yasihu indirajuhu minha tahta anwa'un mafhum. Kadang-kadang adatul hasr ni banyak. Kalau tuan-tuan belajar nahwu balaghah banyak. Contoh la ilaha illallah. Okey. La ilaha illallah. Illallah. Bila adanya di sini nafi ni tidak, dan juga ada exception, dipanggil sebagai pengecualian, tiada Tuhan melainkan Allah. Ini adatul hasar. Maksud apa? Tuhan, kalau terjemah bahasa Melayu, kalau terjemah dalam bahasa yang mudah, kita kata innama, hanya senya, innama ilahun Allah, hanya senya Tuhan itu adalah Allah. Okey? Hanya saja Tuhan itu adalah Allah. Okey. La ilaha illallah. Ni kita panggil nafi dan isbat, selalu orang sebut. Nafi kemudian letak illa, pengecualian. Maknanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya Tuhannya hanya Allah saja. Okey. Asal ayat ni adalah kita buang la, kita buang illa. Okey. Jadi ilahun Allah. Tuhan adalah Allah. Itu asalnya. Itu adatul hasar. Banyaklah. Tuan-tuan belajar dalam balaghah, nahwu semua ada. Cuma kita tak bincang panjang. Dalam usulul fiqh terus kepada topik yang kita nak tekankan, iaitu selalunya akan termasuk innama. Innama yang selalunya digunakan. Okey. Apa dia? Dalam hadis saya sebut selalu innamal a'malu binniyat. Hadis sangat masyhur. Innamal a'mal hanya saja amalan dengan niat. Nampak tak digunakan di sini? Digunakan apa? Adatul hasar. Apa maksudnya? Apa mantuk hadis ini? Mantuk, teks, literal hadis ni. I'tibarul a'mal bin niyat. Maknanya i'tibar al-a'mal bin niyat. Apa maksudnya? Diambil kira i'tibar, diambil kira sesuatu perbuatan tu dengan niat. Tuan-tuan kalau ambil wuduk tak niat, dikira basuh muka je, bersihkan muka. Basuh tangan, bersihkan tangan. Tapi di i'tibar amalan itu sebagai amalan wuduk, mengangkat hadas kecil adalah dengan niat. Nampak tak? Jadi di sini mantuk dalam ayat ini, mantuknya ataupun teks literalnya di sini, apa dia? Mantuk hadis ni, iaitu diambil kira al-a'mal, perbuatan-perbuatan semua dengan niat. Baru diambil kira dengan niat. Mafhum mukhalafah dia. Mafhum mukhalafah dia, apa yang kita boleh faham? Mafhum mukhalafah iaitu tidak diiktibar. Tidak diiktibar amalan. Tidak diiktibar amalan dengan tanpa niat. Tak ada niat, maka tak diiktibar, tak diambil kira di sisi syarak. Nampak tak? Tak ada niat, maka tak diambil kira di sisi syarak. Tuan-tuan ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, terangkat tak ada kecil wuduk, tak terangkat. Sebab apa? Tak ada niat. Bila tak ada niat, maka taklah diiktibar di sisi syarak, tak diambil kira. Boleh Itu yang dipanggil sebagai mafhum mukhalafah. Diambil kira bila dengan niat, tak diambil kira bila tak ada niat. Nampak? Itu mantuk dan juga mafhum mukhalafah. Jadi di sini innamal a'malu, hanya senya amalan itu dengan niat. Bila masuk hanya senya amalan, terkeluar daripada hanya senya amalan, maknanya semua amalan tak diambil kira bila tak ada niat. Sebab tu dia kata innama, hanya senya amalan sesuatu, tak kira puasa ke, solat ke, ataupun wuduk ke, apa ke, mandi wajib ke, semua perbuatan itu diambil kira dengan sebab niat. Kalau tak ada innama, maka tak diambil kira semua perbuatan sekiranya tanpa niat. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya mafhumul adad, mafhum mukhalafah segi adad. Banyak sebenarnya contoh boleh tuan-tuan baca kitab-kitab lain,
kita tengok contoh-contoh mafhum mukhalafah ni banyak. Apa dia? Al-adad, bilangan. Makna dikaitkan sesuatu tu dengan bilangan. Contohnya, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Suratul Maidah ayat 89. Ayat 89. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Puasa 3 hari. Nampak tak? Di sini apa yang kita boleh ambil kira sebagai mafhum adat? Sekiranya tak didapati perkara-perkara yang sebelum ni, maka puasalah 3 hari sebagai kafarah. Ni kalau tak salah kafaratul yamin. Kafaratul yamin. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. Nampak? فمن لم يجد, tak ada yang benda-benda disebutkan ini bagi makan 10 orang miskin, tak ada semua tu, pakaian tak ada. فمن لم يجد fasiyamu salasati ayyam. Okey, musalasati ke salasata? Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam ayat ni apa mantuqul ayat, literal daripada ayat ni. Tuan-tuan fahamlah, kalau puasa fasiyamu salasati ayyam 3, apa yang dipahami daripada angka 3? Apa yang dipahami? Maknanya dia bukan 2, bukan 1, bukan 4, 3. Okey, jadi di sini mantuk ayat, teks dia adalah wajib puasa 3 hari. Mafhum mukhalafah, apa yang dipaham daripada mafhum mukhalafah? Apa dia? Mafhum mukhalafah, apa yang boleh dipahami daripada ni? Iaitu tak boleh tambah, tak boleh kurang. Itu yang kita faham. Mafhum mukhalafah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Puasa 3 hari, mantuknya 3 hari. Mafhum mukhalafah tak boleh lebih, tak boleh 4 hari. Kemudian mafhum mukhalafah tak boleh kurang 2 hari ataupun sehari. Nampak jelas Okey. Seterusnya kita lihat mafhumul laqab. Mafhumul laqab. Laqab ni gelaran. Cuma mafhumul laqab ni tak semua ulama terima pun. Mafhum apa? Al-laqab. Dalam topik mafhum mukhalafah, benda yang berlawanan, maskut anhu dan juga mantuq, berlawanan. Mafhumul laqab adalah dalalatul lafaz alladhi 'allaqa al-hukm fihi bil ism al-'alam ala intifa'i dhalika al-hukm an ghairihi. Contoh, Muhammadur Rasulullah. Okey. Dalam suratul Muhammad, suratul Fatah, suratul Muhammad, suratul Fatah. Juzuk 26 ayat ke-29. Okey. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah. Apa mantuk ayat? Mantuk ayat iaitu Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah. Itu mantuk yang kita faham daripada literal ayat, teks ayat ni. Mafhum mukhalafahnya bukan Muhammad, bukan Rasul Allah. Nampak tak? Apa kita faham daripada mafhum mukhalafah? Iaitu yang bukan Muhammad, maka bukan utusan Allah. Itu yang kita faham. Nampak Kalau dia bukan Muhammad, mana dia bukan Rasulullah, bukan utusan Allah.
Okey. Cuma masalah ini sedikit perbahasan di kalangan ulama. Kita tengok dulu. Contoh seperti mana dalam hadis Nabi sebut fil hajam shifaun. Fil hajam shifaun. Apa dia? Fil hajam. Fil hajam ni apa? Pada bekam. Shifa. Apa yang kita boleh faham daripada mantuk? Mana cara nak rawat, nak treatment, nak rawatan dengan bekam je. Mafhum mukhalafah selain daripada bekam, maka bukan syifa, bukan rawatan. Syifa hanya dengan rawatan, bukan bekam, maka itu bukan rawatan. Mafhum mukhalafah. Jadi sebab itu saya katakan di sini ulama tak setuju dengan mafhum laqab ni. Okey, kalau kita katakan Muhammad itu saja Rasulullah, sebenarnya Rasulullah utusan Allah ni banyak. Rasul-rasul Allah ni banyak, 313 orang, banyak. Dalam fil hajam syifa ini mantuk. Dalam bekam itu ada rawatan, ada penyembuh syifa. Maknanya mafhum mukhalafah selain bekam bukan penyembuh. Jadi ubat-ubatan bukan penyembuh lah. Habatus sauda bukan penyembuh lah, lain tu bukan penyembuh. Jadi sebab itu saya katakan dalam menjadikan mafhum mukhalafah untuk mafhum al-laqab ini sebagai hujjah, ini menjadi perbahasan di kalangan ulama. Cuma kita katakan di sini majoriti di kalangan ulama mafhum laqab ini bukan hujjah, tidak boleh dijadikan sebagai sumber persyariatan hujjah, tak boleh. Dia bukan hujjah syarak, bukan hujjah syariat. Okey. Melainkan pendapat yang syaz, yang terpencil, pendapat yang janggal. Sebahagian di kalangan ulama Syafi'iyah dan juga Hanabilah, sebahagian kecil di kalangan mereka mengatakan mafhum laqab boleh jadikan hujjah. Okey. Jadi tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mafhum mukhalafah yang 5 yang kita bincangkan semalam sifat. Hari ini kita bincangkan syarat, mafhum mukhalafah syarat, mafhum mukhalafah ghayah, hasar dan juga adat bilangan. Kebanyakan majoriti di kalangan ulama menyatakan mafhum mukhalafah yang 5 yang kita sebutkan selain daripada mafhum laqab, mafhum mukhalafah laqab yang ke-6. Selain daripada ni 1 sampai 5 yang sebelum ni kita bincangkan, itu semua adalah hujjah pada semua nas, sama ada nas kitab, sunnah ataupun lafaz-lafaz manusia pada akad dan juga muamalat, dan juga ibarat fuqaha. Jadi tuan-tuan, nas-nas yang kita bincangkan sebentar, nas mafhum mukhalafah yang kita bincangkan tadi, apa dia? Iaitu dipanggil sebagai syarat, mafhum mukhalafah syarat. Lagi al-adat. Lagi apa lagi? Al-ghayah, sifat. Okey. Lagi satu dipanggil hasar. 5. Semua ini tak kiralah dia dalam Quran ke ataupun dalam hadis ke ataupun dalam perkataan ibarat fuqaha, kata kitab fiqh ke, ataupun pada akad dalam muamalat dan sebagainya, maka mafhum mukhalafah daripada ini ada kebanyakan di kalangan ulama menyatakan boleh dijadikan sebagai hujjah, tidak kira petikan nas tadi, mantuk ayah tadi diambil daripada Quran, hadis ataupun ibarat fuqaha ataupun dalam bab akad dalam muamalat. Okey. Cuma berbeza dengan Al-Hanafiyah. Tariqah Al-Hanafiyah ini adalah tariqatul jumhur. Tariqah Al-Hanafiyah, dia kata mafhum yang 5 ni, mafhum mukhalafah yang 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 ini okey, boleh jadikan hujjah sahaja pada lafaz-lafaz manusia, tidak pada nas kitab dan juga Quran dan juga hadis. Makna semua lafaz syarat, adat, ghayah, sifat, hasar, mafhum mukhalafah ni mengikut tariqah Al-Hanafiyah, ianya boleh dijadikan hujjah pada kalamin nas, perkataan manusia dalam bab muamalat, dalam ibarat kitab-kitab fiqh.
Tetapi untuk Quran, nas daripada Quran, teks Quran, hadis tidak dibenarkan untuk digunakan mafhum mukhalafah mengikut tariqah Al-Hanafiyah. Okey. Seterusnya kita lihat asarul ikhtilaf, kesan disebabkan ikhtilaf pada mafhum mukhalafah. Ada yang terima, ada yang tak terima. Ada yang terima dari sudut tak kira apa jua yang datang teks Quran, hadis, kalam nas, kalam fuqaha dan sebagainya. Ada juga tariqah al-Hanafiyah tak terima sekiranya mafhum mukhalafah pada Quran dan juga hadis, melainkan pada kalamil fuqaha, kalam nas. Apakah kesannya? Apakah kesannya? Apa implikasinya? Okey Kesannya amat luaslah dalam masalah fiqh. Okey, apa kesannya? Kita lihat. Okey. Imsahu. Apa kesan dia? Okey, kesan dia, contoh tuan-tuan lihat. Ulama-ulama Syafi'i dan ulama Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, okey, berpendapat at-tahrim la yakunu illa bitakbir. Haram semua. Haram. Apa yang haram? Haram makan, haram minum, haram bercakap, semuanya haram bila mana bermula dengan takbiratul ihram semayang. Allahu Akbar, semua haram. Tak boleh. Baca apa yang perlu saja dalam semayang, yang boleh dalam semayang. Mereka berdalilkan apa dengan mafhum hasar. Apa mafhum hasar? Pada perkataan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salah at-tuhur. Kunci kepada solat adalah bersuci, ngambil wuduk. Wa tahrimuha at-takbir, iaitu pengharaman solat adalah dengan takbir. Allahu Akbar semayang, maka semua jadi haram. Tak boleh bercakap, tak boleh makan, tak boleh minum. Okey. Wa tahliluha at-taslim, dan jadi halal balik makan, minum, bercakap bila dengan memberi salam. Salam tahallul. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Tahrimuha at-takbir maknanya inhisar sihhatu tahrimiha fit takbir. Maknanya sah takbiratul ihram solat itu, maka haram semua perkara. Okey. Mereka telah menguatkan apa yang mereka berpendapat ini dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana yaftatihu salatahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memulakan solatnya dengan perkataannya Allahu Akbar, takbiratul ihram. Walam yanqul, walam yunqal anhu, tak pernah dinukilkan daripada Nabi selain daripada itu sehingga Nabi wafat. Takbiratul ihram apa? Allahu Akbar. Ada tak selain daripada itu takbiratul ihram lafaz? Ada tak ulama berpendapat? Tak ada. Sebab apa? Sebab itulah yang Nabi buat sampailah ke akhir hayat Nabi. Cuma Abu Hanifah berpendapat, dia kata yujzi tahrim bi kulli zikrillah, memadai dengan takbiratul ihram. Okey, memadai dengan takbiratul ihram. Apa dia? Memadai apa tu? Dengan takbiratul ihram, setiap zikir kepada Allah. Apa yang nama zikir kepada Allah, maka itu dah memadai. Pendapat Abu Hanifah. Sebab itu dia kata sah kalau orang akan takbir Allahu ajal, Allahu ajal, Allahu a'zam, Ar-Rahmanu akbar, La ilaha illallah. Ketika takbiratul ihram, apa-apa lafaz pun boleh, yang penting itu zikir kepada Allah. Ataupun daripada apa nama Allah Ta'ala, Asma'ul Husna. Kerana takbir itu sendiri maknanya daripada kabbara yukabbiru takbiran. Nampak? Takbir adalah membesarkan. Daripada kabbara yukabbiru takbiran. Jadi bila membesarkan, apa yang sinonim dengan ta'zim dan sebagainya, ya, maka dia tak akan terhasil dengan apa-apa lafaz yang menunjukkan dia zikir kepada Allah. Okey, itu tariqah Al-Hanafiyah, Abu Hanifah. Itu contoh yang pertama lah. Nampak? Apa yang kaitan mafhum mukhalafah di sini ni?
kaitannya di sini tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, daripada hadis tadi, miftahus solah at-tuhur, kunci sembahyang tu bersuci. Kemudian wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Takbiratul ihram, takbiratul ihram mengharamkan semua perkara yang halal. Jadi di sini ulama mengambil dalil mafhumul hasar, yang dipaham daripada hasar yang kita bincangkan tadi, innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan dengan niat. Kalau tak ada amalan, tak ada niat. Bila tak ada niat, tidak diiktibar amalan tadi, tidak diambil kira. Begitulah dengan ni, bila adanya takbir maka haram semua perkara. Okey. Jadi di sini nak memberitahu kepada kita mafhum mukhalafahnya, bila je takbir maka mengharamkan semua perkara yang halal, makan, minum dan sebagainya. Bila tak takbir maka tak diharamkan, jadi halal. Semua tu makan, minum bila-bila pun boleh. Nampak? Cuma Abu Hanifah, kita dah bincangkan tadi, dia tidak menerima sama sekali dalam mafhum mukhalafah untuk nas-nas syarak. Bukan nas-nas syarak untuk teks syarak, sama ada Quran ataupun hadis. Dia hanya terima pada perkataan fuqaha, pada akad dalam muamalat, itu saja. Nampak sebab tu perbezaan yang halus. Kemudian seorang bapa memaksa anak perempuannya yang dara, yang telah baligh, untuk berkahwin. Mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seperti itu juga Imam Malik rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dalam salah satu riwayat daripada dua riwayat Imam Ahmad, menyatakan berhak bagi seorang ayah. Apa dia? Berhak bagi seorang ayah untuk memaksa anak perempuannya yang dara dan baligh untuk berkahwin. Mereka berhujahkan apa? Berhujahkan dengan mafhum mukhalafah pada hadis. Apa dia? Iaitu as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha. Maknanya sayyib, janda ni mana bukan dara, dia lebih berhak pada dirinya berbanding walinya. Jadi bila janda nak kahwin, ayah tak boleh paksa. Tak boleh paksa. Dia lebih berhak untuk diri dia, untuk pilih yang mana calon untuk diri dia. Nampak tak? Apa mafhum mukhalafah? Kalau sayyib janda lawan kepada janda, janda berhak untuk pilih calon untuk diri dia, maka dara ayah dia pilihkan. Nampak wali dia pilihkan. As-sayyib yang janda yang memilihkan calon untuk dia adalah yang berhak apa? Dia sendiri, janda tu sendiri berbanding dengan walinya. Mafhum mukhalafah daripada hadis ini, kalaulah lawan kepada janda adalah dara, anak dara, yang lebih berhak adalah walinya, bukan diri dia. Nampak mafhum mukhalafah? Itu adalah tariqatul mutakallimin, jumhur, majoriti di kalangan ulama. Berbeza dengan Abu Hanifah, tariqah al-Hanafiyah, dia kata apa? Laisa lil ab, tidak boleh bagi ayah. Apa dia? Memaksa anaknya yang dara, yang dah baligh, tak boleh, tak ada hak. Okey. Walam ya'khuz bi mafhumil mukhalafah, kerana mereka tidak berpegang dengan mafhum mukhalafah. Kerana mafhum mukhalafah di sisi al-Hanafiyah bukan hujjah dalam nas Quran dan juga hadis. Untuk kalam fuqaha diterima, untuk akad dalam muamalat diterima mafhum mukhalafah. Dalam nas hadis Quran tidak diterima. Okey. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai dalam turuq istinbatul ahkam. Daripada awal kita bincang am, khas, okey, lagi apa lagi, mutlaq, muqayyad, macam-macam lagi kita bincang dalam pengajian turuq istinbatul ahkam. Alhamdulillah, kita telah sampai ke kemuncaknya pada hari ini. Kesimpulan yang kita dapat bincangkan di sini amat mudah. Kesimpulan yang panjang pada hari ini dan juga semalam yang kita dapat bincangkan hanya dua perkara sahaja. Apa dia ya? Tuan-tuan lihat, hanya dua perkara saja, iaitu bila sebut tentang ad-dalalah, ad-dilalah. Ad-dilalah ini tariqah apa? Tariqah al-mutakallimin. Bukan tariqah al-mutakallimin, di secara umumnya loh. Kita tengok secara umum. Ad-dalalah.
Ada di sana dipanggil sebagai mantuq. Okey. Ada di sana dipanggil sebagai mafhum. Boleh Ini tariqah apa ni? Tariqah mutakallim. Macam saya bagi tahu tadi. Dia bukan umum mutakalliminnya. Yang tariqah al-Hanafiyah, manhaj al-Hanafiyah kita bincangkan sebelum, dalalatul iqtida. Lagi apa lagi? Dalalatul isyarah, dalalatul ibarah, itu semua al-Hanafiyah yang kita bincang panjang lebar sebelum ni. Ini al-mutakallimin ataupun asy-Syafi'iyah ataupun dipanggil majoriti di kalangan ulama berpegang dengan ni. Dalalah ada dua, mantuq dan juga mafhum. Bila sebut tentang mantuq, dia hanya terbahagi kepada dua je. Mantuq dipanggil apa? Lahnal khitab. Okey, khitab. Satu lagi dipanggil fahwal khitab. Apa dia ni? Kita dah bincangkan tadi, awal-awal pun kita dah sebutkan, semalam pun dah sebut, cukup setakat tu. Okey. Untuk mafhum di mantuq, okey. Untuk mafhum dia terbahagi kepada dua, iaitu dipanggil apa? Mafhum muwafaqah, okey, dan juga mafhum mukhalafah. Jelas? Okey. Mungkin saya tersilap sedikit sebenarnya. Pada mafhum muwafaqah ni sebenarnya dia bagi kepada dua. Okey, nampak mantuq ni sebenarnya tak ada pembahagian pun. Mantuq ni benda teks, benda literal. Benda literal daripada hadis, daripada Quran. Tak perlu nak pecah-pecah. Memang itulah yang kita faham. Itu mantuq. Cuma dalam mafhum muwafaqah ni kita bahagikan kepada dua. Ini baru betul. Satu dipanggil sebagai lahnal khitab. Minta maaf, satu dipanggil sebagai lahnal khitab. Satu lagi dipanggil sebagai fahwal khitab. Okey. Mafhum mukhalafah, ini yang kita bincangkan banyak tadi. Apa dia? Syarat. Lagi apa lagi? Lagi al-ghayah. Lagi al-hasar. Sampailah 6 yang kita bincangkan tadi 6. Itu kesimpulan dia lah. Okey. Sekarang tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sekarang kita nak bincang bab yang terakhir pada hari ini, insya-Allah. Dan ini menutup tirai lah pengajian usulul fiqh kita. Dua isu, iaitu dipanggil al-ijtihad wa taqlid. Ijtihad dan juga taqlid. InsyaAllah hujung minggu ni kita akan habiskan kesemuanya, insyaAllah. Bila sebut tentang ijtihad, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang ijtihad, apa itu ijtihad? Tuan-tuan perlu tahu masdar, sumber pensyariatan adalah nas. Apa itu nas? Wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ni ada dua. Ada yang wahyu datang dengan lafaz dan juga makna, itu makna Quran. Lafaz dan makna datang daripada Allah, itu makna Quran. Ada yang wahyu datang dari sudut makna aja, lafaz daripada Nabi, itu dinamakan hadis. Okey. Selain daripada itu, selain daripada wahyu Quran dan juga hadis, dipanggil apa? Ma da'a ilaihi nasu. Ma da'a ilaihi nasu. Apa dia? Iaitu itu dipanggil ijtihad lah, bukan dipanggil nas, dipanggil ijtihad. Sebab apa? Untuk memahami nas pada beberapa isu yang mana nak memahami nas pada beberapa isu yang mana dalam isu tersebut tak disebutkan nas, macam mana nak buat? Nak tatbik, nak aplikasikan isu tersebut dalam masalah fiqh yang mana? Okey, faham. Nak masalah fiqh yang mana? Nak letak di mana? Nak letak di mana tu? Nak adaptasikan bagaimana? Di bawah bab apa? Okey. Ada yang mana
syari' Allah Ta'ala jelaskan secara mubasyarah, jelas. Jelas. Ada yang mana ma qasadahu wa lam yusarrih bihi mubasyaratan. Allah Ta'ala bagi tahu tapi tak jelas, tak secara directly. Jadi nak memahami nas, teks Quran ataupun hadis, kemudian nak tatbikkan Quran ataupun hadis, okey, nak tatbikkan dia adalah dipanggil sebagai ijtihad. Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia, Quran dan juga hadis adalah nas syara'. Adakah kita boleh terima bulat-bulat seketul macam tu? Tak boleh. Kita kena fahami betul-betul. Fahami dulu sekeliling nas Quran dan juga hadis, barulah kita boleh untuk ijtihad. Macam mana kita nak ijtihad? Untuk kita fahami semua tu, untuk mengadaptasikan sesuatu dalil dengan hukum, maka perlukan kepada ijtihad. Okey, masdar, sumber pensyariatan ni yang pertama tuan-tuan kena tahu nas. Selain daripada itu dipanggil sebagai ijtihad. Dalil yang kita bincang awal-awal dulu, yang mana Muaz bin Jabal, Nabi hantar dia. Nabi tanya dia, kaifa taqdi idza arada laka qada'un. Datang satu isu, macam mana kamu nak selesaikan? Aqdi bi kitabillah, guna kitab Allah Taala. Fa illam tajid fi kitabillah, kalau tak ada dalam Quran, Nabi kata, maka Muaz bin Jabal kata fa bi sunnati Rasulillah, ikut hadis Nabi. Qala fa illam tajidu fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah, Quran pun tak ada, hadis pun tak ada, Nabi kata, maka Muaz bin Jabal kata, ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad mengikut logik aku, mengikut akal fikiran aku. Apa maksud dia? Mengikut tapisan dan kefahaman syarak yang diberikan kepada Muaz bin Jabal, dia lihat semua sudut baru dia akan berijtihad. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrah, Nabi tepuk dada Muaz. Nabi kata, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yurdi Rasulullah. Segala puji milik Allah yang memberi taufik kepada utusan Allah. Apa utusan kepada utusan Allah? Rasulullah Muhammad. Utusan kepada Rasulullah adalah Muaz bin Jabal. Jadi Nabi telah mengutuskan satu utusan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima yurdi Rasulullah, bagi apa yang dia telah menyukakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum kita masuk lebih panjang, perlu tuan-tuan tahu apa itu ijtihad. Apakah itu ijtihad? Ijtihad ini maksudnya bazlul juhdi at-taqah fi amalin syaqqin, iaitu berkeringatlah, bersusah payah, bersusah payah, habiskan keringat dalam sesuatu perkara yang susah. Segala kemampuan dikerahkan, digunakan. Okey, dalam lughah bila sebut tentang ijtihada, dia digunakan untuk perkara yang susah. Sebab ijtihad ni tak boleh ijtihad suka-suka hati, kena faham dulu bahasa Arabnya, tafsirnya, hadisnya, semua saya kena faham baru boleh ijtihad. Nampak? Jadi di sini ijtihad dari sudut definisinya adalah bersungguh-sungguh dalam perkara yang susah. Di sisi ulama usul, apakah itu ijtihad? Iaitu bazlul juhdi lil wusul ila hukmin syar'iyyin amaliyyin, bersungguh-sungguh dalam memerah keringat untuk sampai kepada satu hukum syarak yang praktikal, iaitu hukum fiqh. Okey, dengan cara macam mana nak sampai tu? Dengan cara kita istimbatkan dalil-dalil tafsili, dalil-dalil yang terperinci, dalil pada Quran dan juga hadis. Tidak dinamakan ijtihad pada istilah syarak, melainkan bazlil juhdi fil ilmi, orang yang dah telah bersungguh-sungguh menghabiskan masa, tenaga dan sebagainya dalam ilmu, berenang dalam lautan hukum-hukum syarak yang begitu banyak. Mereka dah faham betul-betul, baru mereka boleh ijtihad. Jadi wal mujtahid, mujtahid tu siapa? Mujtahid tu adalah faqih. Faqih, orang yang mahir dalam bidang fiqh, yang mana telah membelanjakan, menggunakan seluruh keringat tenaganya untuk mengistimbatkan hukum hakam yang praktikal daripada dalil-dalil tafsili. Okey, seterusnya kita akan lihat syarat-syarat ijtihad. Syarat-syarat ijtihad ni banyaklah, bukan semua orang boleh ijtihad. Macam tu ustaz-ustaz yang berada di meja kuliah boleh ijtihad? Tak boleh. Ustaz-ustaz kuliah maghrib subuh boleh ijtihad? Tak boleh. Bukan mudah benda ijtihad ni, dia ada beberapa syarat yang ketat. InsyaAllah kita akan bincangkan keesokan hari hukum ijtihad.
dan juga ruang lingkup untuk ijtihad. Itu semua insya-Allah taala kita akan bincangkan keesokan hari, dan kalau diberi ruang dan juga peluang pada keesokan hari, terus kita masuk kepada bab taklid, dan itulah bab terakhir, dan kita akan menutup tirai dalam pengajian usulul fiqh kita dalam page Facebook kita Pusat Tahfiz At-Taqwa. Insya-Allah kita akan cermati dan amati apakah kitab yang sesuai untuk kita sama-sama muzakarah, berbincang dalam slot yang kita ada ni. Okey, insya-Allah tuan-tuan, jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian asas usulul fiqh kita pada pagi yang mulia ni. Dan yang terlepas mengikuti siaran langsung kita pada hari ini, boleh terus layari page Facebook kita Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari juga YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana admin telah letakkan playlist, tuan-tuan boleh lihat, boleh refer balik pada episod-episod yang telah lalu, mungkin dapat membantu tuan-tuan dan juga puan-puan dalam memahami usulul fiqh dalam pengajian kita yang dah hampir ke kemuncaknya, insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.